Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Sebenarnya daripada hadis Zulyadain ni, hadis yang kita cerita ni, banyak keluar istimbat hukum daripada hadis ni. Terutama berkaitan dengan hukum orang yang sembahyang tak cukup ni. Banyak daripada hadis ni, kalau tuan-tuan mengaji fiqh, tuan-tuan bersama dengan ustaz-ustaz lain, daripada hadis ni lah keluarnya berbagai-bagai hukum tentang orang yang lupa, tentang orang yang syak 2 ke 3, 3 ke 4 ke macam tu. Maka sahabat-sahabat Nabi bila tanya kepada Nabi macam tu, bila berlaku kepada Nabi, maka daripada hadis ni lah keluar berbagai-bagai hukum tentang kelupaan rakaat bagi orang yang lupa rakaat. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia, Allah kata, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Allah taala kata, makanlah daripada apa yang ada di bumi, halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, kerana sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang terang lagi nyata bagi kamu. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa penyataan dalam ayat ini. Yang kita nak fokus dan yang kita nak highlightkan pada pagi ini
iaitu tentang perkataan syaitan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Dalam Quran banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perihal, tentang godaan, tentang gangguan, tentang desakan cubaan syaitan menggoda manusia. Sehingga kan dalam Quran ayat yang kita bacakan pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kerana syaitan itu musuh kamu yang nyata. Tuan-tuan, syaitan dia tak pernah berhenti-henti fikir untuk nak musnahkan segala amal ibadat kita. Syaitan dia tak pernah putus asa dan dia sentiasa mencuba dalam segala hal dan bentuk untuk nak merosakkan amal ibadat kita. Tak kira pada bila-bila masa pun yang kata syaitan ni tak pernah lupa, tak pernah leka, tak pernah berhenti, tak pernah rasa putus asa untuk nak menggoda, merosakkan hidup kita. Pagi ni kita nak bawa satu dua hadis tentang cerita bagaimana yang kata syaitan ini sentiasa melakukan kerja mengganggu semua manusia, sama ada beriman ataupun tidak beriman, merosakkan orang-orang Islam khususnya daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya bil adhan adbara syaitan lahu durra hatta la yasma'ul azan fa idza qudiya al adhan aqbala fa idza thuwiba biha adbara fa idza qudiya tathwib aqbal yahduru baina mar'i wa nafsihi yaqul udhkur kadha lima lam yakun yadhkur hatta yazalla ar-rajul ay yadri kam salla fa iza lam yadri ahadukum kam salla falyasjud sajdatain wa huwa jalis. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata idza nudiya bil adzan, Nabi kata apabila dikumandangkan azan, apabila dilaungkan azan, Nabi kata adbara syaitan lahu durra. Nabi kata syaitan bila dengar saja orang azan, syaitan bila dengar saja azan dikumandangkan, syaitan bila dengar saja bunyi bang, Nabi kata apa? Adbara syaitan, syaitan ni akan lari, lahu durra, sampaikan Nabi kata syaitan ni lari dalam keadaan terkentut-kentut dia. Yang kata syaitan ni, nak habaq kata syaitan ni tak suka sungguh dengar bunyi azan. Dengar saja bunyi azan, syaitan ni dia akan lari, dia menyerit lari tu sampai terkentut-kentut. Punya kelang kabut dia bila dengar bunyi azan. Nak habaqnya kata tak suka sungguh dia dengan panggilan azan. Tak suka sungguh dia dengan panggilan azan, panggilan duk panggil orang mai ke masjid ni. Iblis tak berkenan, syaitan tak berkenan. Bila azan dikumandangkan, syaitan dia tak suka dengar. Sebab apa? Sebab panggilan azan ni duk panggil orang dekat dengan Tuhan.
Bila duk panggil orang dekat dengan Tuhan, tuan-tuan ingat syaitan suka? Dia tak suka. Dia cukup tak berkenan bila panggilan kepada Allah, bila nak bagi ingat Allah, bila nak bagi orang yang mula-mulanya lalai leka tiba-tiba ingat Allah, dia tak berkenan. Kok mana pun dia akan lari jauh bila dengar azan dikumandangkan. Hatta la yasma'ul azan. Kata Nabi SAW, dia lari ni pi sampai satu tempat sekira-kira sampai di tempat yang dia tak dengar dah bunyi laungan azan. Maksudnya syaitan ni dia akan lari sejauh mungkin sampai orang dah tak dengar dah, sampai dia tak dengar dah bunyi azan. Tuan-tuan, yang kata azan ni satu benda yang cukup hebat. Dulu kita pernah sebut dah sekali, kita ulang balik. Tuan-tuan yang ada gadget, tuan-tuan yang ada telefon, tuan-tuan yang ada benda ni, tuan-tuan balik buka. Yang kata kehebatan azan, keajaiban azan ni cukup hebat, tuan-tuan. Ada satu video dia buat yang kata azan ni dia pusing putar dalam kawasan dunia ni tak pernah berhenti. Dia bersambung antara satu waktu kepada satu waktu lain, antara satu waktu kepada satu waktu lain. Dia kata bermula daripada azan Indonesia, baru Indonesia habis, azan Malaysia pula mula. Baru azan Malaysia dekat-dekat nak habis, azan Thailand pula mula. Setiap negara tu dia bersambung-sambung azan dia ni, tak pernah berhenti. Pusingan azan ni dikelilingi dunia ni tak pernah berhenti. Oh tuan-tuan, yang kata keajaiban azan ni cukup hebat. Baik. Maka Nabi SAW sebut, Nabi kata yang kata syaitan ni bila dia dengar azan dia lari, terkentut-kentut dia ni lari sampai kalau boleh tak mau dengar dah bunyi azan. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata fa iza qudiyal azan aqbala. Nabi kata apabila habis saja orang azan, selesai saja orang azan, aqbala, dia mai balik. Ni yang kata syaitan. Habis saja orang azan, tak sat ni kita azan subuh, tak sat ni habis saja azan subuh, dia lari. Elok habis saja orang azan, dia patah balik mai. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata fa iza suwiba biha. Nabi kata begitu juga, Nabi kata apabila iqamah dilaungkan, bila orang qamat saja, Nabi kata syaitan pun lari balik. Bila orang qamat saja, terus syaitan ni lari pula, lari balik. Kemudian bila habis saja adbara, Nabi kata bila syaitan ni dengar saja orang qamat tadi, dia lari balik. Bila dia lari, tak lama lepas tu fa iza qudiyat taswib, Nabi kata bila orang habis saja qamat, dia patah balik mai. Tuan, nak habaknya kata apa? Yang kata syaitan ni dia tak suka langsung dengar nama Allah. Tapi tuan-tuan, syaitan ni walaupun dia tak suka dengar nama Allah, dia beriman dengan Allah, dia tak mensyirikkan Allah, dia percaya Allah tu Tuhan. Cuma oleh kerana dia dah berjanji depan Allah Subhanahu wa taala sampai ke hujung hayat dia, sampai kiamat, sampai nyawa dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyesatkan manusia, menggoda manusia tak kira apa waktu, apa masa sekalipun. Maka kerana tu syaitan bila dengar saja bunyi azan, dia tak boleh dengar nama Allah, dia lari. Habis saja azan, dia patah balik mai, sambung goda manusia. Bila orang qamat, dia lari pula. Habis saja qamat, dia patah balik mai, dia sambung balik kerja dia. Aqbala, Nabi kata dia patah balik mai. Dalam mai tu, dalam masa dia mai tu, dalam keadaan orang nak bersiap untuk nak sembahyang. Pada masa tu dia sambung balik buat kerja dia. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata yahturu bainan nasi wa nafsihi. Nabi kata yang kata syaitan ni dia akan main, Nabi kata dia akan mula berbisik-bisik. Nabi kata dia main dalam hati satu orang manusia,
Dia mai dalam pendengaran satu orang hak yang nak semayang tadi ni. Dia mai, dia kata. Ni yang kata syaitan. Bunyi azan tadi dia lari, habis azan patah balik mai. Bunyi qamat dia lari, habis qamat dia patah balik mai. Bila habis qamat, elok kita nak semayang, mula saja kita nak angkat takbir, dia mai duk bisik ke telinga kita. Dia mai duk bisik kat hati kita, duk bisik kat telinga kita ni, duk mai ganggu kita. Apa dia kata? Yaqul, dia kata, uzkur kaza, uzkur kaza. Kata syaitan, syaitan ni dia kata kat kita, dia kata apa? Cuba hang ingat benda ni, dia kata. Cuba hang ingat benda tu, cuba hang ingat benda ni, hang ingat balik, hang ingat balik. Tengah duk semayang nak angkat takbir, duk tak duk ingat benda ni. Tengah nak semayang ni dah habis angkat takbir, Allahu Akbar. Oh, tiba-tiba ingat hak tu. Ingat hak ni. Tadi masa tak mula semayang tadi tak ingat apa pun. Elok saja angkat takbir, oh dandan ingat cucu di Kuala Lumpur. Dandan ingat oh tadi ni kereta tak tekan lock kunci. Ingat habis macam-macam. Pasal apa? Uzkur kaza, uzkur kaza. Syaitan dia main ni. Dia duduk bisik dekat telinga orang yang semayang. Masa semayang tu lah dia nak teringat semua pun. Sebab apa? Syaitan goda. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata, lima lam yakun yadhkur, Nabi kata. Yang kata syaitan ni, Nabi kata, kadang-kadang dia mai, dia cucuk, dia nak bagi ingat ni, Nabi kata, kadang-kadang kita teringat benda yang kita tak lintas langsung nak teringat masa tu, Nabi kata. Yang kata syaitan ni, dia nak ganggu semayang kita, dia tak mau bagi kita ingat kepada Allah. Sampai macam mana? Sampai syaitan ni mai dia bagi ingat benda yang kita ni tak patutnya ingat masa tu. Benda yang kita tak bercadang pun nak ingat masa tu, tiba-tiba ingat. Yang kata syaitan. Oh, dia kata tang mana tak kita tak tang mana tak apa golok perak tu tak tang mana, dia kata dia mai ingat. Oh, dia kata takik minggu lepas, dia kata tinggal dekat pokok pelam, dia kata. Nah, lekas-lekas kita nak semayang. Lekas-lekas nak semayang tu, nak pergi tengok tu ada ke tak golok perak hak kita tinggal. Golok apa? Cap mata ke apa hak kita pakai dulu ni? Oh, dia kata sayang golok tu, dia nak kena cari balik. Masa semayang tu dia ingat. Padahal masa luar semayang tak teringat cari pun. Duk melilau-lilau cari, dia kata tak apa, hilang pergi tak apa. Elok mai semayang. Oh, dia kata sungguhlah tinggal tang tu, dia kata. Sungguh, dia kata tinggal tang pokok pelam, masa takik pokok pelam. Pergi cari-cari ada sungguh. Yang kata syaitan ni dia akan mai. Dia akan mai ganggu kita. Dia akan buat kok mana pun bagi kita ni tak ingat kepada Allah, ingat kepada benda lain. Nabi kata, kemudian Nabi sambung, Nabi kata, hatta yazalla ar-rajul iyadri kam shalla. Nabi kata sampailah sebahagian daripada manusia yang kena bisik ni, Nabi kata masa sembahyang ni, Nabi kata terlupa berapa rakaat dia sembahyang. Sampaikan bukan takat syaitan ni ganggu, tak mau bagi kita ni ingat kepada Allah, tak mau bagi kita ni ingat kepada semayang. Sampaikan dia buat bagi kita ni lupa semayang kita ni 3 ke 4. Semayang kita ni 3 ke 4. Berapa kita ni 2 ke 3, 3 ke 4. Biasanya hujung-hujung 3 ke 4 tu dia main dah. Jadi nak lupa, ingat lupa, ingat lupa. 3 ke 4 ke lagu mana? Nabi kata macam tu syaitan ni. Ini akibat daripada godaan syaitan. Maka Nabi kata, fa idza lam yadri ahadukum kam shalla. Nabi kata siapa-siapa hak hadapi benda ni, hak hadapi masalah macam ni, Nabi kata falyasjud sajdatain wa huwa jalis. Nabi kata bila satu orang dia lupa, ingat lupa macam tu, dia syak, dia ingat ni 3 ke 4. Dia berasa 3 ke berasa 4. Nabi kata bila jadi macam tu, Nabi kata bila jadi masalah macam tu, hendaklah Nabi kata falyasjud sajdatain. Nabi kata sujud dia 2 kali dalam keadaan duduk. Maksudnya apa? Sujud sahwi. Nabi kata, Nabi kata ambil hak sikit, ambil hak 3. Hak 3 tu confirm tak? Tambah lagi 1 bagi cukup 4.
selepas daripada tu sebelum bagi salam kamu sujud sahwi kerana tanda kamu lupa. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Hadis ni nak habaknya apa? Yang kata syaitan ni dia sentiasa buat kerja dia. Walaupun begitu, ketika mana zaman Nabi SAW pernah berlaku tentang hai Nabi SAW lupa rakaat. Zaman Nabi pernah berlaku yang kata cerita tentang lupa, yang kata cerita tentang lupa ni pernah berlaku. Walaupun begitu, berlaku kelupaan kepada Nabi SAW ketika Nabi sembahyang bukan bermakna Nabi itu digoda oleh syaitan. Itu kena faham bagilah. Bukan Nabi SAW lupa tu sebab syaitan goda Nabi, sebab Nabi tergoda dengan syaitan, sebab Nabi terikut dengan syaitan, sebab Nabi dengar kata syaitan, dah. Tapi kelupaannya Nabi SAW itu kerana kata ulama apa dia? Nabi SAW terpelihara daripada godaan syaitan. Tapi yang kata lupanya Nabi SAW itu nak menunjukkan kata Nabi ni seorang manusia. Dan kerana Nabi seorang manusia, Nabi juga kadang-kadang lupa. Dan lupanya Nabi SAW itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditunjukkan jalan penyelesaian dia dan dijadikan sebagai pelajaran dan juga syariat kepada manusia. Maksudnya lupa Nabi ni bukan lupa biasa-biasa. Allah takdirkan Nabi lupa. Bukan setakat tu, tetapi juga ketika mana Nabi SAW lupa itu, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak ajak satu pelajaran, nak bagi satu syariat kepada Nabi SAW untuk Nabi bagi tahu kepada orang ramai pada masa zaman Nabi dan kepada kita semua. Dalam satu hadis tuan-tuan, Nabi SAW sebut, Nabi kata, hadis daripada Imran bin Husain, Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salati al-ashi imma zahra wa imma al-asr fasallam fi raka'atain thumma ata jiz'an fi qiblatil masjid fastanada ilaihi mughdaban wa fil qaum Abu Bakr wa Umar fahaba ay yatakallama wa kharaja sar'anun nas qusiratis salah faqama Zulyadain faqama ya Rasulullah aqusiratis salah am nasita فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدق لم تصلي إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia satu hari kami sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata satu hari kami sembahyang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, dia kata apa? Sembahyang tu sembahyang pada waktu petang, dia kata. Dia kata imma zahar wal asar, imma zahar wa imma asar. Dia kata aku tak ingat yang kata sama ada sembahyang tu sembahyang waktu zuhur ataupun sembahyang waktu asar, dia kata.
Yang penting semayang tu semayang yang 4, dia kata. Aku tak ingat sama ada semayang tu semayang zuhur ke, semayang tu semayang asar ke, dia kata aku tak ingat, dia kata. Tapi semayang tu semayang pada waktu siang, pada waktu tengah hari, pada waktu petang macam tu. Kata Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita pengalaman dia. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semayang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia ikut belakang Nabi, sahabat-sahabat yang lain pun turut sama ikut belakang Nabi. Yang masa tu dia kata, aku tak ingat semayang tu zuhur ataupun semayang tu semayang asar. Begitu. Fasallama fi raka'atain. Dia kata Nabi SAW yang duk jadi imam ni, dia kata baru 2 rakaat tiba-tiba Nabi bagi salam. Semayang tu baru 2 rakaat, dia kata tiba-tiba fasallama, Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat-sahabat Nabi yang duk belakang Nabi ni pakat terkejut Nabi. Thumma ata jiz'an fi qiblatil masjid. Habis saja Nabi bagi salam, Nabi bangkit terus dalam ke arah kiblat ni, Nabi pi ke arah satu pokok kurma. Fastanada ilaiha mughdaban. Nabi pi ke pokok kurma tu, Nabi sandang dekat pokok tu dalam hal keadaan wajah muka Nabi ni nampak mughdaban, nampak Nabi ni macam marah satu benda. Nampak muka Nabi ni satu macam duk marah, muka Nabi ni macam ada benda duk fikir macam duk marah ni. Nabi semayang dengan sahabat tadi, sahabat duk turut kat belakang. Semayang tu 4 rakaat, sama ada mayang zuhur atau mayang asar, kata Abu Hurairah. Tiba-tiba baru 2 rakaat, 2 tak duk Nabi bagi salam. Nabi bangkit daripada semayang Nabi ni, Nabi tak beralih dah kat belakang. Nabi terus pergi kat depan, kat arah kiblat ni, ada satu pokok, Nabi sandang tanah. Nabi sandang tu pula dalam keadaan muka Nabi ni macam main nak marah tak marah macam tu. Wa fil qaum Abu Bakr wa Umar. Dalam ramai-ramai yang semayang tu, dalam masa berlaku keadaan peristiwa tu, kata dalam hadis, kata Abu Hurairah, dalam tu ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ni dalam ramai-ramai yang jadi Nabi semayang 2, Nabi bangkit pi, Nabi bagi salam, Nabi bangkit pi tu, ramai-ramai tu ada juga Sayyidina Abu Bakar, ada juga Sayyidina Umar yang duduk dalam tu. Fahaba ayyatakallama. Dua-dua orang ni, baik Sayyidina Umar, baik Sayyidina Abu Bakar, dua-dua orang ni tak berani cakap apa, tak berani pi bercakap dengan Nabi SAW. Sebab apa nu? Sebab mereka tengok muka Nabi nu macam nak marah tak marah, tak berani mereka pi tegur, tak berani mereka pi bercakap dengan Nabi. Yang kata sahabat ni, yang kata Nabi SAW ni, kalau Nabi ada benda Nabi marah ni, di muka Nabi tu sahabat nampak dah, kata Nabi ni macam ada marah satu benda. Ketika Nabi semayang 2 rakaat yang tadi ni, Nabi bagi salam, ramai-ramai tu ada Abu Bakar, ada Umar. Walaupun mereka ni sahabat rapat dengan Nabi, sahabat yang Nabi beri keutamaan, sahabat yang Nabi beri muka kepada mereka, tapi bila tengok Nabi marah ni, mereka pun jadi tak berani. Mereka pun jadi main macam fikir, nak pergi tegur ke, nak pergi tegur lagu macam tak kena gaya, nak pergi. Mereka pun jadi macam tak berapa nak berani nak pergi jumpa Nabi, nak pergi tegur kepada Nabi SAW. Tapi dalam hati ni duk berasa, dalam hati ni duk main berketui, duk berasa pasal apa ni, duk tak duk Nabi semayang 2, lepas tu Nabi bagi salam. Apa cerita? Mereka duk fikir juga macam tu, tapi nak pergi tegur tu tak berani. Nak pergi tegur tu takut saat gini Nabi marah ke apa benda, jadi mereka macam seriau, jadi mereka pun ambil keputusan tak pergi bercakap apa. Wa kharaja sar'anun nas. Maka ada pula golongan-golongan yang sar'an. Sar'an ni apa? Daripada perkataan sur'ah. Maksudnya apa? Geng-geng cepat ni.
Kan kalau kita pergi belah Arab, kalau dia nak suruh kita cepat apa, dia kata apa? Ya Allah, dia kata. Ya Allah, bisurah, dia kata. Cepat-cepat, dia kata cepat. Kan kalau bahasa kita, cepat-cepat, dia kata cepat. Ya Allah, dia kata. Bisurah, cepat, dia kata cepat. Bila Nabi buat macam tu, Nabi semayang dua, tiba-tiba Nabi tak buat apa-apa penjelasan. Sahabat-sahabat yang dua ada pada masa tu pun pakat siapa pun tak berani pergi tegur Nabi. Geng hak dok buat kalut ni, depa keluar pergi. Geng hak yang tengok saja apa yang berlaku ni kira nak hukum ni, geng-geng ni. Geng hak jenis baca kepala tajuk, geng-geng hak jenis tiba-tiba dengar apa sikit ni kira nak hurai dah, tak ada apa lagi, kira nak hantam dah. Kita tak ada nak buat penjelasan lagi, depa kira nak hantam dah. Ni kita buat penyataan, kita kata masjid kita nak tutup, kita kata. Oh, geng hak dengar sekarang ni pakat heboh dah. Pasal apa masjid nak tutup? Pasal apa awak nak duk ganggu kami duk main semayang? Kita habaq tak dan habis lagi. Kita kata masjid nak tutup di belah atas ni, nak buat renovation. Nak buat bagi elok, nak buat bagi clear. Kita buka hak bawah. Hak dia tak dan habis-habis dengar ni, keluar pi dah. Keluar pi duk pi cerita dah kat orang. Zaman Nabi ada ni, geng-geng sara'an, geng-geng yang duk buat kalut ni, duk buat cepat ni. Zaman Nabi, geng ni bila depa keluar saja, depa tengok Nabi keluar macam tu, depa tengok Nabi buat macam tu, depa keluar daripada masjid pakai duk heboh dah. Qusiratis salah. Ni depa kata ai ni Nabi dah ringkas semayang dah, semayang 4 dah jadi 2 dah. Zuhur hak kita semayang, asar hak kita semayang ni daripada 4 depa kata dah ringkas dah jadi 2. Ni geng hak dia buat kalut ni. Kalau orang Penang kata apa, geng dia buat ramai. Geng hak dia buat ramai ni, depa ni jadi lagu tu. Duk heboh dah ni, duk tak duk ni, macam tu. Faqama Zulyadain, maka tiba-tiba tuan-tuan ada satu orang sahabat yang dia ni diberi gelaran apa? Zulyadain. Nama dia dalam hadis, dalam syarah hadis Bukhari, dia punya nama dia Qirba As-Sulami. Zulyadain ni kata ulama dia ni diberi gelaran kepada dia Zulyadain, orang yang mempunyai, orang yang memiliki 2 tangan ni. Pasal apa? Kata ulama kerana dia ni tangan dia panjang sikit pada orang lain. Tangan dia tu panjang sikit pada orang lain. Kerana tangan dia panjang sikit pada orang lain, pada ketika dia rokok, tangan orang lain duduk dekat dengan lutut, tangan dia nu pergi sampai ke betih nu, sampai ke perut betih nu, sampai ke betih kering. Dia nak kena pegang betih kering baru belakang dia bagi stabil elok. Kalau dia pegang tang lutut, dia tak jadi elok. Dia nak kena pegang kan tu. Kerana ada juga riwayat yang kata tangan dia ni kerana dia ni orang yang selalu bersedekah, kerana tu diberi nama gelaran Zulyadain. Satu orang sahabat. Yang kata Zulyadain ni, bila dia tengok keadaan macam tu, sahabat-sahabat yang utama Abu Bakar, Umar pun tak boleh nak pi jumpa Nabi SAW. Orang hak di luar tu mai duk buat ramai lah, duk pi cerita, duk buat kalut, duk sebar. Dia bangkit ni nak pi jumpa Nabi. Kerana dia rasa benda ni perlukan penjelasan. Nabi buat macam tu pasal apa? Nabi tak cakap pula lagi. Sahabat-sahabat hak duk ada tak mau pi tanya nu hak di luar duk buat kalut habis dah. Tak dan kita cakap habis lagi, hak di luar tu pakat duk buat kelang kabut dah. Maka dia berasa macam tanggungjawab, dia bangkit. Bila dia bangkit, dia pi kepada Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku siratis salat am nasita?" Dia pi jumpa dengan Nabi, dia duduk depan Nabi, dia terus kata ke Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "Tuan, minta maaf lah, kata saya nak tanya ni," dia kata, "adakah sembahyang kita sembahyang ni sudah dipendekkan?" Dia kata, "Adakah sembahyang hak kita sembahyang zuhur ni, yang kita sembahyang asar ni, yang kita sembahyang 4 rakaat ni, adakah sembahyang hak kita sembahyang biasa-biasa dia buat 4 ni dah ubah dah jadi 2, dah dipendekkan daripada 4 jadi 2?" Dia nak minta penjelasan. Mai jumpa Nabi. "Am nasita?" Ataupun adakah tuan terlupa yang kata kita semayang tu patutnya 4, tuan baru buat 2, tuan bagi salam dah? Begitu. Pasal apa? Dia berasa seolah-olah macam benda ni perlukan penjelasan.
sebab dia mai. Maka dia mai kepada Nabi, dia jumpa kepada Nabi dan dia tanya benda tu. Bila Nabi SAW dengar saja yang kata Zulyadain ni sebut macam tu, fa nazara Nabi SAW yaminan wa shimalan. Bila Nabi dengar saja Zulyadain ni tanya macam tu, Nabi pun beralih kanan. Yaminan, Nabi beralih kanan. Shimalan, Nabi beralih kiri. Nabi beralih kanan, Nabi beralih kiri macam tu. Nabi kata, ya apa pula kata semayang dua? Oh, rupanya apa dia tuan-tuan? Nabi lupa. Rupanya Nabi lupa. Nabi beralih kanan, Nabi beralih kiri. Itu pasal apa? Nabi pun sebenarnya tak sangka yang kata Nabi lupa. Nabi lupa yang kata Nabi buat dua. Maka Nabi kata apa? Faqala ma yaqulu Zulyadain. Nabi kata, ni apa yang Zulyadain kata ni, betul ke apa yang dia kata? Yang kata aku ni semayang dua ni betul ke? Maka sahabat-sahabat yang duk ada masa tu kata apa? Qalu sadaqa, betul ya Rasulullah, betul. Apa yang Zulyadain mai bagi tahu kat tuan, apa yang tuan buat, tuan semayang daripada 4 tu jadi 2, betul kata Zulyadain tu, betul. Tuan buat 2 saja, kami ikut belakang ni, kami perasan. Pasal itu kami tanya. Maka Nabi SAW bila Nabi dengar saja macam tu, lam tasalu illa raka'atain. Bila Nabi SAW dengar macam tu, depa hak sahabat-sahabat ni kata apa? Tuan tadi ni sembahyang 2 rakaat saja. Tuan tidak sembahyang melainkan sembahyang illa raka'atain, kecuali 2 rakaat saja. Tuan cuma sembahyang 2 rakaat saja. Lebih daripada tu tuan tak buat pun. Patutnya tuan buat 4, tiba-tiba tuan buat 2 saja sembahyang. Fa shalla raka'atain wa sallama. Maka Nabi dengar saja macam tu, Nabi terus pergi tempat sembahyang tadi, Nabi sambung sembahyang lagi 2, kemudian Nabi bagi salam. Thumma kabbara, thumma sajada, thumma kabbara fa rafa'a, thumma kabbara wa sajada, thumma kabbara wa rafa'a. Selepas daripada Nabi bagi salam, Nabi pun sujud sahwi. Lepas pada Nabi bagi salam, Nabi sujud sahwi macam yang kita sebut pada hadis yang awal tadi. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Sebenarnya daripada hadis Zulyadain ni, hadis yang kita cerita ni, banyak keluar istimbat hukum daripada hadis ni. Terutama berkaitan dengan hukum orang yang sembahyang tak cukup ni. Banyak daripada hadis ni, kalau tuan-tuan mengaji fiqh, tuan-tuan bersama dengan ustaz-ustaz lain, daripada hadis ni lah keluarnya berbagai-bagai hukum tentang orang yang lupa, tentang orang yang syak 2 ke 3, 3 ke 4 ke macam tu. Maka sahabat-sahabat Nabi bila tanya kepada Nabi macam tu, bila berlaku kepada Nabi, maka daripada hadis ni lah keluar berbagai-bagai hukum tentang kelupaan rakaat bagi orang yang lupa rakaat. Macam tuan-tuan duk tahu dah, yang duk mengaji dah, begitulah. Kebanyakannya diambil daripada hadis yang kita baca pada pagi ini. Baik, pengajaran daripada hadis ni boleh kita ambil apa dia tuan-tuan? Yang pertama, yang kata syaitan ni tuan-tuan, dia takkan lepaskan kita bila-bila masa pun. Yang kata syaitan ni bila-bila pun, sama ada kita bangkit, kita duduk, kita berdiri, kita berjaga, kita semayang, hatta apa benda kita buat pun, syaitan ni takkan lepaskan kita walaupun sikit. Tak kira masa kita buat ibadat apa yang paling besar sekalipun, cara orang besar, syaitan akan goda cara orang besar. Kalau tengah kita semayang itu, kita orang yang biasa-biasa, syaitan mai, dia buat macam yang kita sebut tadi. Syaitan mai bisik, bagi ingat hak ni, bagi ingat hak ni. Kalau dia tak boleh goda macam tu, dia akan goda pula dengan cara lain. Dia kata dalam ramai-ramai orang hak duk semayang subuh tadi ni, hanglah semayang subuh paling elok sekali. Hanglah yang Allah Subhanahu Wa Taala terima. Dia mai pula godaan macam tu. Yang kata syaitan ni, dia takkan pernah lupa kerja buat dia. Dia sentiasa buat kerja dia bila-bila masa. Kemudian tuan-tuan, daripada hadis yang kita baca 2 hadis ni, yang keduanya nahabaknya apa? Yang kata Nabi SAW ini adalah sebagai seorang manusia. Bila yang kata manusia,
Nabi juga kadang-kadang lupa sebagaimana lupanya manusia. Yang kata manusia ni dia ada lupa. Kadang-kadang kita ni lupa, kadang-kadang kita ni semayang kita kadang jadi lalai, kadang jadi lupa. Nabi SAW lupa juga. Tetapi macam yang kita tegaskan tadi, macam yang kita ambil faham tadi, apa dia? Lupanya Nabi SAW bukan daripada godaan syaitan, tetapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajaran, sebagai pelajaran dan sebagai syariat, sebagai ilmu kepada manusia untuk digunakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah bagi manfaat, Allah bagi kekuatan untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Dan yang paling penting tuan-tuan, mudah-mudahan hidup kita sentiasa dijauhkan daripada godaan syaitan. Kita berjaya melawan godaan syaitan dan kita tidak terikut macam ayat Quran yang kita baca tadi ni, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kita tidak ikut dengan jejak langkah syaitan yang Allah Taala sebut apa dia? Innahu lakum adu mubin. Kerana syaitan itu musuh kamu yang paling nyata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur ayubana wa ayuba muallimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.